Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendapatan individu. Tahukah anda, individu akan memperolehi pendapatan apabila melakukan suatu pekerjaan. Dan pekerjaan yang baik biasanya akan menjana pendapatan yang lumayan. Sudah menjadi lumrah bagi kita untuk mengidamkan pendapatan yang lumayan. Tahukah anda jenis-jenis pekerjaan yang ada di pasaran? Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu boleh dikategorikan mengikut sektor pekerjaan. Okey, mari kita kaji apakah sektor pekerjaan tersebut. Sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan terbahagi kepada 3, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Sektor utama melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Aktiviti sektor utama terdiri daripada kuari, perlombongan, nelayan dan pembalakan. Sektor ini akan mengeluarkan bahan mentah seperti kelapa sawit, susu getah, biji timah, kayu balak. Sektor ini juga menghasilkan barang makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan. Sektor kedua pula melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap dan barang siap. Aktiviti seperti pembinaan dan perkilangan. Pekerjaan yang terlibat dalam sektor ini adalah operator pengeluaran, pengurus kilang, juru teknologi makanan, buruh binaan, pelukis pelan, jurutera dan pengurus projek. Sektor ketiga pula merupakan sektor yang menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan, perbankan, kesihatan dan insurans. 3 jenis perkhidmatan utama adalah perkhidmatan pengeluaran, perkhidmatan awam dan perkhidmatan lain seperti penerbangan. Sektor ini bertindak sebagai pelengkap kepada sektor utama dan sektor kedua. Contoh pekerjaan adalah seperti pegawai bank, doktor, guru, penyanyi dan peruncit. Baiklah anak-anak, cikgu harap anak-anak telah memahami tentang sektor-sektor pekerjaan. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Perubahan corak pekerjaan di Malaysia disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi di negara kita semenjak merdeka lagi. Jadi dalam bahagian ini, kita akan membincangkan perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dan dapat dibahagikan kepada 6 jangka masa dan bagaimana setiap perubahan ini mencorakkan guna tenaga di Malaysia dalam tempoh masa tersebut. Pada awal kemerdekaan, negara kita merupakan pembekal utama bahan mentah dunia iaitu biji timah dan getah. Pada ketika itu, sebahagian besar guna tenaga Malaysia terlibat dalam sektor pertanian dan perlombongan. Aktiviti perkilangan sangat terhad menyebabkan barang penggunaan diimport dari luar negara. Pada era tahun 1960-an, negara kita telah memberi tumpuan kepada sektor kedua dan sektor ketiga kerana kerajaan telah memperkenalkan dasar memperbagaikan ekonomi dengan menggalakkan industri penggantian import. Akta Galakkan Pelaburan iaitu taraf perintis dan elang pelaburan juga diperkenalkan untuk menarik minat pelabur asing. Pada era 1970-an pula, negara kita telah memperkenalkan tanaman komersial baharu iaitu kelapa sawit dan koko. Dasar industri berorientasikan
ekspor juga telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan di sektor kedua. Penemuan telaga minyak di pesisir pantai Sarawak dan penubuhan Petronas pada 17 Ogos 1974 menjadikan Malaysia sebagai pengeksport minyak bersih. Pada era 1980, dasar industri berat diperkenalkan untuk membangunkan projek domestik yang berskala besar, berteknologi tinggi dan bermodal tinggi. Penubuhan Proton pada 7 Mei 1983 merupakan gagasan Malaysia untuk mencapai aspirasi negara perindustrian. Kerjasama dengan syarikat asing menghasilkan pekerja berkemahiran tinggi. Transformasi struktur ekonomi yang ketara berlaku pada tempoh ini. Pada era 1990-an, Koridor Raya Multimedia atau MSC telah dilancarkan untuk menyokong perubahan ekonomi daripada P-ekonomi kepada K-ekonomi, iaitu ekonomi berasaskan produk kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. Pelbagai langkah juga turut diambil seperti pembangunan sumber manusia, pelbagai insentif dan pembiayaan untuk R&D, dasar penswastaan juga dilaksanakan. Tahun 2000 hingga kini, kerajaan telah melaksanakan program transformasi negara iaitu NTP pada tahun 2010 dengan hasrat untuk meningkatkan peranan sektor swasta. Strategi pembangunan sosial ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang. Dengan pelbagai usaha yang kerajaan lakukan, menyebabkan Malaysia kini semakin makmur di bawah pelbagai polisi ekonomi yang efektif.